Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Mulkizam dan rakan-rakan yang lain. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk projek kami, iaitu membangun kepercayaan diri ataupun dikenali sebagai MACD. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rakan-rakan saya yang lain, iaitu Dayang Roziana Awangku Amin, saya sendiri Sinira Ahmad dan Farida Abdul Qadir. Untuk pengenalan, program ini kami namakan sebagai program membangun kepercayaan diri ataupun MACD yang kami fokus dalam konteks komunikasi. Program ini dilaksanakan di Sekolah Rendah Kebangsaan Abakar Tawau dan perubahan berlaku di dalam semua bidang kehidupan, begitu juga dalam aspek komunikasi. Menurut Liu, pada tahun 2013, bidang pendidikan tidak ketinggalan dan mengalami perubahan yang sangat pantas dalam menyampaikan maklumat secara berkesan. Walaupun berlaku era komunikasi digital, bidang pendidikan masih terikat dengan etika dan nilai. Oleh demikian, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1984, Kanun Keseksaan, Akta Fitnah 1957 dibentuk untuk mengekang sebarang penyebaran berita palsu. Yang kedua adalah Rational Project. Yang pertama, untuk menarik minat guru untuk berkomunikasi menggunakan medium terkini. Yang kedua, mengatasi jurang kemahiran guru dan anggota kaki tangan pelaksana AKP yang mempunyai kemahiran berbeza-beza dalam menyampaikan maklumat. Yang ketiga, mengatasi masalah keciciran maklumat. Dan yang keempat, membantu sekolah menyebarluaskan maklumat yang sahih dan menggunakan medium komunikasi dengan beretika dan berhemah. Yang ketiga adalah visi dan misi. Visi, komunikasi berkesan ke arah gerak kerja berkualiti. Manakala misi, membangun kepercayaan diri dengan menjadi pemangkin perubahan dan penentu masa depan negara. Manakala matlamat pula, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengamalkan kemahiran berkomunikasi menggunakan pelbagai medium secara berkesan. Yang kelima adalah objektif. Kami telah menggariskan 4 objektif di dalam program ini. Yang pertama, menggunakan sekurang-kurangnya 2 atau lebih medium komunikasi yang terkini. Yang kedua, mencapai tahap sifar keciciran maklumat di kalangan kaki tangan. Yang ketiga, mencapai 100% bilangan kaki tangan yang kreatif dan kritis dalam berkomunikasi menggunakan medium terkini. Dan yang keempat, mencapai 100% tahap penggunaan medium komunikasi terkini antara guru dan anggota kumpulan pelaksana AKP dengan murid. Yang keenam adalah jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baharu. Berikut adalah perubahan di antara sebelum dan selepas program ini dijalankan. Keadaan sedia ada, guru dan AKP menggunakan memo, surat, telefon dan email untuk berkomunikasi. Manakala keadaan baharu, penggunaan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, Bitable, Microsoft Teams dan Google Hangouts telah digunakan pakai. Manakala keadaan sedia ada, keciciran maklumat sering berlaku dan keadaan baharu, maklumat akan dapat disampaikan dengan cepat dan mendapat maklum balas dengan segera. Sebelum ini, keadaan sedia ada, kaki tangan, iaitu guru dan juga AKP kurang berkeyakinan dan berkemahiran dalam menggunakan aplikasi interaktif. Selepas itu, mereka berasa yakin dan mahir menggunakan aplikasi interaktif yang telah dipelajari. Manakala keadaan sedia ada yang keempat, guru dan AKP dapat berkomunikasi dengan murid secara bersemuka. Manakala keadaan baru, guru dan AKP dapat meningkatkan komunikasi dua hala dan pelbagai hala dengan murid. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan disampaikan oleh rakan saya yang lain. Dengan itu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Idham dan cikgu-cikgu sekalian.
Saya Farida binti Abdul Qadir akan membentangkan program tani yang bertajuk Membangun Kepercayaan Diri ataupun MEKDI. Teori yang digunakan dalam program ini adalah teori perubahan pendidikan Pullen 1991. Menurut ELSA 2001, Michael Pullen membangunkan teori perubahan dengan memfokuskan kepada penglibatan manusia dalam proses perubahan. Dan Pullen 1982 dan 1991 memfokuskan pada peranan dan strategi pelbagai jenis agen perubahan dalam teori perubahan pendidikan. Dan Pullen 1991 mengatakan bahawa setiap perubahan yang diketengakan di organisasi akan melaksanakan satu amalan yang baru. Dan Pullen 1982-91 mengemukakan terdapat 4 fasa dalam proses perubahan, iaitu fasa permulaan, fasa pelaksanaan, penerusan, dan hasilan. Dan seterusnya, model yang digunakan dalam program ini adalah model proses perubahan terancang Policynet 1992, di mana model ini dipilih kerana melibatkan peringkat sebelum, semasa, dan selepas program. Terdapat 5 fasa dalam model Policynet ini, iaitu fasa 1 perumusan, fasa 2 pembangunan konsep, fasa 3 perincian, fasa 4 penilaian, fasa 5 implementasi. Rancangan adalah merupakan tuntutan persekitaran pendidikan yang ingin diubah. Dalam program ini, guru-guru diharapkan akan berkomunikasi secara berkesan dan menggunakan teknologi sebagai medium komunikasi terkini. Fasa 1 perumusan adalah mengenal pasti masalah. Fasa 2 pembangunan konsep adalah mengenal pasti objektif selaras dengan perubahan yang dilaksanakan. Fasa 3 adalah perincian, iaitu memperincikan segala prosedur latihan dan aktiviti yang ingin dilaksanakan selaras dengan objektif yang ditetapkan. Fasa 4 penilaian adalah merupakan penilaian setiap aktiviti yang dilaksanakan adalah berpadanan dengan objektif yang telah ditetapkan dan menilai dari aspek kos, keuntungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberkesanan program. Implementasi, iaitu fasa kelima, adalah proses pelaksanaan dan untuk melihat keberkesanan program. Dan seterusnya, EJK pelaksana pengurusikan oleh Guru Besar SK iaitu Puan Rahma Rahmat, dan timbalan pengurusi iaitu Penolong Kanan-Kanan Tadbirah Encik Rosli Parlan, Setiausaha Puan Surina Abdullah, timbalan Setiausaha Puan Rabia Bakar, Bendahari Encik Amir Amrojam. Dan seterusnya, pengarah projek adalah Puan Sinira Ahmad, dan timbalan pengarah projek adalah Puan Roslina Taman, EJK Protokol Puan Karmelita Jafar, Puan Suaria Samsudin, Puan Rozaima Mahmud, EJK Breaking Puan Noria Taksi, dan EJK Tutorial 1 adalah Encik Emmanuel Payu. Dan seterusnya juru teknik adalah Encik Muhammad Firdaus Hendrain dan Encik Mat Bari Mujani. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta adalah Puan Juleha Wahab, Puan Siti Rahayani Kasana, Puan Magni Rajudin, dan Puan Siti Aminah Hamid. Fasilitator terdiri daripada 5 kumpulan, iaitu kumpulan 1 Encik Faizul Wahid, kumpulan 2 Puan Linda Rahmat, kumpulan 3 Encik Emmanuel Payu, kumpulan 4 Puan Siti Nurhaliza Diamaluddin, kumpulan 5 Abdul Latif Fajruddin. Tentatif program ini akan dilaksanakan selama 3 bulan melibatkan 3 slot, di mana slot pertama ini dilaksanakan pada bulan Februari dalam minggu pertama dan dilaksanakan selama 3 hari. Pada hari pertama, iaitu hari Jumaat, program dilaksanakan seawal 8.30 pagi dan berakhir pada 3.30 petang, di mana melibatkan aktiviti iaitu taklimat oleh Puan Sinira Ahmad selaku pengarah projek, ice breaking dan ceramah yang akan disampaikan oleh Puan Syahida Anwar selaku Ketua Unit Teknologi Maklumat PTD Tawau, dan akan ada latihan dalam kumpulan iaitu The Human Connection. Dan seterusnya pada slot pertama hari berikutnya pada hari Sabtu, di mana aktiviti ini akan dilaksanakan seawal pukul 9 pagi, iaitu ceramah daripada Encik Irwan Yusuf selaku Konselor PTD Tawau, dan akan ada sesi soal jawab, dan seterusnya sesi perkongsian ruangan berkenaan dengan pengalaman peserta. Dan pada hari berikutnya, pada hari Ahad, ialah dimulakan dengan
ceramah yang akan disampaikan oleh Encik Andi Buana bin Jalil selaku penyelia unit ICT PPD Tawau, dan akan ada sesi soal jawab dan latihan dalam kumpulan iaitu the human connection, dan aktiviti pada hari tersebut akan diakhiri dengan pembintangan kumpulan. Dan seterusnya pada slot kedua minggu pertama hari keempat akan ada sesi tutorial membina video pembentangan menggunakan aplikasi Bytable yang akan dikendalikan oleh Encik Emmanuel Payu, dan akan ada sesi soal jawab dan perbincangan kumpulan. Dan pada minggu pertama hari kelima bulan Mac itu adalah merupakan aktiviti rakaman video kumpulan menerusi pilihan topik masing-masing. Dan slot terakhir pada bulan April di mana dilaksanakan secara online iaitu melibatkan pembentangan kumpulan dan pembentangan individu dan akan diselipkan sesi soal jawab. Dan seterusnya, setiap aktiviti mengikut pencapaian objektif. Bagi aktiviti pertama iaitu pengenalan kepada komunikasi berkesan dan teknologi maklumat ini adalah berkenaan dengan memberikan pengetahuan berkenaan dengan komunikasi dan berkenaan dengan teknologi-teknologi untuk menyampaikan komunikasi dan berkesan. Dan ini adalah untuk mencapai objektif yang kedua. Latihan dalam kumpulan iaitu the human connection ini adalah untuk memberikan pengetahuan juga dari aspek komunikasi, di mana adalah untuk bertujuan mencapai objektif kedua dan keempat. Seterusnya, ceramah teknik pengucapan awam ini adalah untuk meningkatkan kemahiran berucap bagi peserta dan bertujuan untuk mencapai objektif kedua dan ketiga. Seterusnya, pengucapan awam di mana merupakan ruangan perkongsian pengalaman peserta adalah untuk suatu refleksi diri untuk membangunkan diri mereka khususnya dalam aspek penyampaian komunikasi secara langsung kepada orang lain, di mana ianya adalah untuk mencapai objektif ketiga dan keempat. Seterusnya, ceramah halangan komunikasi dan penyelesaian ini adalah untuk mencapai objektif yang kedua. Tutorial membina video pembentangan menggunakan aplikasi Bytable dan pembentangan daripada kumpulan dan individu ini adalah untuk mencapai objektif ketiga dan keempat. Seterusnya, cartagan ini adalah melibatkan aliran pelaksanaan program di mana perbincangan bersama pihak pentadbir sekolah dan memohon kelulusan program peringkat sekolah akan dijalankan pada bulan Januari minggu pertama. Seterusnya akan dilaksanakan mesyuarat jawatan pos pelaksana pada bulan Januari minggu kedua. Seterusnya mengedarkan surat kepada guru dan EKT dan penceramah pada minggu ketiga dalam bulan Januari. Seterusnya bengkel MACD kepada guru dan EKT pada bulan Februari minggu pertama. Pelaksanaan bengkel pengurusan MACD adalah menerusi bulan Februari, Mac dan April, dan kehadiran daripada peserta adalah dalam bulan Februari dan Mac, dan muat turun hasil kerja pembentangan peserta adalah pada bulan April dan Mei. Penilaian hasil kerja akan dilaksanakan pada bulan Mei dan seterusnya postmortem akan dilaksanakan pada bulan November. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang giliran saya untuk meneruskan pembentangan kumpulan kami untuk program Projek MACD, dan saya akan membentangkan dahulu anggaran bajet untuk program ini, di mana sumber kewangan kami perolehi daripada Kelab Kebajikan Sekolah, sumbangan guru dan sumbangan syarikat sebanyak RM1,000. Seterusnya adalah anggaran perbelanjaan yang merangkumi makanan minum, hadiah, peralatan serta layanan perbelanjaan seperti sewa dewan, dan kesemuanya berjumlah RM1,000. Okay. Dan saya akan meneruskan pembentangan dengan menjelaskan aktiviti projek mengikut model perubahan yang telah kami pilih, iaitu model perubahan terancang Paul Sinat tahun 1992. Model ini mempunyai 5 fasa. Fasa yang pertama, perumusan. Dalam fasa ini kita mengenal pasti masalah dan juga isu yang dominan lah dalam yang dihadapi oleh guru dan juga staf. Dan menurut Fazurin dan Azlin, rangsangan untuk perubahan adalah keperluan daripada persekitaran sekolah dalam
dan sistem pendidikan untuk memastikan guru boleh menggunakan kemahiran berkomunikasi melalui pelbagai media daripada teknologi yang terkini. Jadi untuk isu di sekolah SK Abakar sendiri, terdapatnya tuntutan keperluan untuk memperbaiki proses komunikasi yang lebih berkesan kerana didapati wujudnya keciciran dan juga ketirisan penyampaian maklumat di kalangan kaki tangan. Kita juga mendapati bahawa kemahiran berkomunikasi guru-guru dan kaki tangan sekolah juga berbeza-beza. Dan kita juga harap maklum dalam zaman globalisasi ini, penguasaan dalam bidang teknologi ini adalah satu kemestian, ya. Seterusnya, fasa 2 adalah pembangunan konsep. Ini adalah respon kepada isu-isu dan juga masalah yang timbul pada fasa 1. Dan dalam fasa pembangunan konsep, satu mesyuarat staf peringkat sekolah diadakan untuk merancang program komunikasi MACD ini, dan agenda-agenda dalam mesyuarat itu seperti pemilihan AJK, penetapan tarikh bengkel, pemilihan tempat projek ataupun tempat bengkel, membincangkan peruntukan kewangan, mencalonkan nama-nama penceramah program dan juga membincangkan aplikasi-aplikasi komunikasi yang akan digunakan nanti. Sambungan untuk pembangunan konsep, program MACD ini terbahagi kepada 3 slot. Jadi slot yang pertama tu adalah bengkel MACD itu sendiri selama 3 hari. Slot kedua pada bulan Mac selama 2 hari dan slot ketiga pada bulan April juga selama 2 hari. Dan ini adalah contoh aplikasi komunikasi yang relevan dan boleh dicapai dalam talian seperti WhatsApp, Telegram, Google Meeting, Zoom Meeting atau Google Hangouts Meet. Salah beberapa contoh lah. Untuk fasa yang ketiga iaitu perincian. Yang pertama adalah melaksanakan program MACD itu sendiri. Slot 1 iaitu bengkel program MACD. Pada bengkel program MACD ini seramai 23 orang peserta terlibat yang terdiri pada guru besar, guru-guru dan AKP SK Abakar Tawau. Bengkel program ini akan dimulakan pada hari Jumaat hingga Ahad dan dalam bengkel ini akan diisikan dengan aktiviti-aktiviti seperti penyampaian ceramah-ceramah dan juga aktiviti-aktiviti lain seperti latihan dalam kumpulan, praktikal dan latihan pengucapan awam secara individu, secara berkumpulan dan juga sesi soal jawab. Sambungan untuk fasa 3 perincian pula, pada slot 2 dan slot 3 juga terdapat aktiviti ceramah, terdapat aktiviti membina video pemandangan menggunakan Biteable. Ada juga tutorial pembinaan video secara berkumpulan, selepas itu membentangkan video secara berkumpulan serta pembentangan video secara individu pada slot 3. Seterusnya untuk fasa 4 iaitu fasa penilaian. Jadi penilaian ini akan dibuatlah secara pemerhatian menilai aktiviti kumpulan dan juga melalui borang maklum balas peserta di mana individu atau peserta yang terlibat akan mengisi borang maklum balas tentang sepanjang projek bengkel itu dilaksanakan. Dan jika ada sebarang isu dan masalah yang timbul, langkah-langkah penambahbaikan juga akan dibincangkan kerana kita mahu memastikan program ini berjalan lancar ketika implementasinya nanti. Dalam fasa ini juga aplikasi komunikasi yang sesuai juga akan dipilih dan perancangan semula serta merefleksi semua perancangan yang telah dibuat dari awal hingga akhir. Di fasa 5 untuk implementasi pula, fasa perancangan untuk tujuan pengimplementasi projek MACD ini, yang pertama mewujudkan jawatan kuasa, kedua membina catagan, ketiga mengadakan promosi jika perlu, keempat melaksanakan kawalan kewangan, kelima menyediakan takwim pelaksanaan, keenam melaksanakan projek MACD mengikut keperluan dan juga keadaan semasa lah. Dan ketujuh, membuat penilaian projek. Langkah-langkah untuk menambah baik projek MACD masih dalam fasa implementasi, mengatasi
pencapaian internet di sekolah. Jika sekolah itu hanya mempunyai satu sumber internet atau satu modem sahaja, jadi kita perbanyakkan dan juga memastikan yang sumber internet, talian internet ataupun wifi yang digunakan itu laju dan kuat. Seterusnya, setiap guru juga serta AKP mereka mempunyai alat komunikasi mereka sendiri seperti handphone Android, di mana mereka boleh melaksanakan aktiviti komunikasi ini jika tidak berada dalam sekolah, ketika berada di luar ataupun di kediaman masing-masing. Baik, seterusnya adalah implikasi perubahan terhadap dasar, latihan dan organisasi. Jadi pertama terhadap dasar, di mana KPM ni dia boleh merancang penetapan dasar, polisi dan prosedur sebagai satu garis panduan lah untuk memastikan program seperti ini dapat dilaksanakan di sekolah secara seragam. JPN, PPD dan sekolah juga boleh melaksanakan komunikasi berkesannya mengikut tata cara dan nilai yang betul. Dan pihak kerajaan boleh memberikan sokongan fizikal kepada sekolah dengan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan sekolah, terutamanya penambahbaikan untuk alat-alat dan juga peralatan TMK dan juga SCT kepada sekolah-sekolah yang berkeperluan lah, seperti ke sekolah pinggir bandar atau sekolah pendalaman. Implikasi perubahan terhadap latihan pula, PPD boleh merancang bengkel atau latihan seperti inilah dengan memberikan penekanan kepada latihan komunikasi yang berkesan dan menggunakan pelbagai jenis komunikasi medium komunikasi yang terdapat dalam talian secara lebih kerap supaya dia lebih mesra penggunaannya kepada guru-guru dan juga AKP. Dan semua jenis latihan dan bengkel ini biasanya akan dilakukan secara berpusat di peringkat daerah, dan guru-guru tidak perlu untuk meninggalkan kelas masing-masing untuk menghadiri kursus dan bengkel seperti yang biasa kita lakukan sebelum ini. Okay. Dengan melaksanakan program seperti ini, kita tidak memerlukan tempoh masa dan tempat yang tetap sebenarnya. Okey, implikasi perubahan terhadap organisasi dalam sekolah itu sendiri antara pentadbir dan juga guru-guru dan juga AKP dapat menambah baiklah hubungan interpersonal. Okey, dan jika komunikasi itu berkesan, maka kita dapat menjimatkan masa, mengurangkan kesilapan kerana kita pastikan maklumat disampaikan itu adalah telus, menyeluruh dan cepat. Dan pada masa yang sama, program ini boleh meningkatkan perkembangan guru secara profesional melalui program pelan pembangunan profesionalisme berterusan. Baik, terakhir pada saya untuk bahagian kesimpulan, program ID ini diharap dapat menyokong dasar KPM dalam amalan pengajaran abad ke-21, pengintegrasian ICT dalam komunikasi sebagai penggerak dalam menggalakkan pemikiran kreatif, kritis, inovasi serta kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan guru dan juga kaki tangan bukan guru. Jadi usaha ini dilihat sebagai satu langkah yang relevan sesuai dengan peredaran dan perkembangan teknologi semasa serta juga perkembangan isu semasa seperti isu sekarang ini iaitu isu COVID-19 yang telah menjadikan pembelajaran maya, komunikasi maya sebagai satu keperluan, bukan lagi satu pilihan, di mana sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ini sekolah telah ditutup. Dan ini bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih.